Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Halimi bin Abdul Wahab mewakili grup saya untuk memperkenalkan sesi pengenalan berkaitan proposal dakwah kami. Tajuk dakwah kami iaitu berkaitan bahayanya meninggalkan solat fardu 5 waktu. Secara amnya kita tahu, khususnya hari ini ramai di antara manusia iaitu yang berkelas Islam meninggalkan kefarduan solat 5 waktu tanpa mereka sedari. Solat hanyalah sekadar perbuatan, tetapi mereka tidak meletakkan ibadah solat sebagai rukun utama sebagai orang Islam. Dan akibat daripada meninggalkan solat sangatlah berat, seperti mana hadis riwayat Bukhari dan Muslim menceritakan, man taraka salah faqad kafara jiharah. Sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia telah kafir secara nyata. Dan hadis yang lain turut mengatakan ibadah solat adalah satu kefarduan dan ianya adalah tiang agama. As-salatu imanuddin. Solat itu tiang agama. Aqamahullahu wa aqamahaddin. Sesiapa yang tidak solat bererti telah meruntuhkan agamanya. Jadi dalam video ini saya nak menyuruh beberapa orang responden untuk kami melaksanakan temu bual lebih kurang dalam lingkungan 5 orang di UNICEF dan juga di luar UNICEF untuk melihat reaksi mereka, adakah mereka cakna atau tidak tentang ibadah solat. Dan kita ingin melihat jawapan-jawapan daripada mereka, sama ada mereka tahu serba sedikit ataupun tahu banyak berkaitan dengan ibadah solat. Jadi tanpa memperlengahkan masa, ayuh ikut saya untuk melihat beberapa responden yang ingin kami temu bual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, sekarang saya di dekat sekitar UNICEF. Belakang UNICEF ni kedai Seven Research. Okay, saya nak cuba dapatkan ada pelajar yang tengah study kat sini. Nak tanya diorang lah berkaitan tajuk saya iaitu bahayanya meninggalkan solat kan. Nak tengok apa nak kasi diorang. Jom. Assalamualaikum. Sibuk ke kak? Okey, macam ni kak, saya Halimi Wahab daripada pelajar khusus dakwah Islam. Kita orang nak temu bual sikit tentang kita punya laporan proposal berkaitan dengan bahayanya meninggalkan solat. Boleh tak saya tanya soalan akak ni pelajar UNICEF juga ke? Diploma in Business Management. Sekarang semester berapa? Semester 4. Okey kak, macam ni kak, saya nak tanya soalan kan. Okey, pada pandangan akak lah kan, adakah kebaikan solat berjemaah ni dapat memberi kebaikan ataupun ada fadilat tertentu yang boleh akak kongsikan kepada saya? Mengikut saya punya knowledge lah yang saya tahu, solat berjemaah ni dia ada 2 tau, isyak dan subuh. Solat isyak yang saya tahu, kalau kita menunaikan solat isyak secara berjemaah, seolah-olah kita ni berdirikan solat separuh malam. Kalau subuh pula, as if kita ni mendirikan solat keseluruhan malam. So ganjaran dia actually sangat besar, bagaikan macam 27 ganda pahala kita tu actually. So baguslah, itu riwayat daripada hadis riwayat daripada Tirmizi. Okey tu kak, okey, masih kak, saya tengok akak ni pun macam serba tahu tentang kebaikan atau pengajaran fadilat solat berjemaah. Okay, sekarang ni saya nak tanya kawan dia juga berkaitan dengan apakah kebaikan solat di awal waktu. Okey kak, pertama sekali nama siapa kak? Nama Nur Izzati Ilya. Akak pelajar UNICEF juga ke? Pelajar UNICEF juga, semester 4. Okey. Okey kak, soalan saya simple je nak tanya. Maaf kak kalau ganggu nak tanya, apakah kebaikan sekiranya kita melaksanakan solat di awal waktu? Yang saya tahu, solat di awal waktu ni dapat memberikan ketenangan hati. Di samping tu, Allah mempermudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Lagi satu, solat di awal waktu ni adalah amalan yang terpuji yang Nabi laksanakan. So, akak rasa solat di awal waktu ni penting tak bagi orang Islam, tak kisahlah sama ada lelaki atau perempuan, untuk mereka laksanakan di awal waktu? Bagi saya penting sebab solat tu kan tiang agama. So kita kena melaksanakan solat tu.
Okay, terima kasih akak-akak berdua, maaf kalau ganggu. Assalamualaikum bang. Masalah. Abang studio sini ya? Ya, saya sudah sini. Boleh saya kenal abang? Boleh, nama saya Muhammad Yus Ahmad bin Kadir, boleh panggil Amal saja. Abang saya berapa sekarang? Saya semester kelima. Di sini bang, saya Muhammad Kamil Hakimi. Saya pelajar subjek dakwah Islam. Saya nak temu bual dengan abang berkaitan dengan subjek tajuk proposal kami. Boleh, silakan duduk. Tak ganggu abang? Tak. Okay bang, saya nak tanya satu soalan je. Alright. Apakah balasan jika kita meninggalkan solat? Okey, balasan jika kita tidak solat 5 waktu ada banyak perkara. Yang pertama, kita akan disiksa dari dalam kubur kerana kubur kita akan disempitkan dan kita tidak selesa di dalam kubur. Yang kedua, kita akan disiksa di akhirat kerana pada mahsyar dia macam malaikat tidak apa benda macam tu lah. Dan yang ketiga, kita akan seksa di api neraka. So kita tahu kalau kita tak solat 5 waktu, kita akan diseksa api neraka. Terima kasih bang. Okey, sama-sama. Okey, jom. Assalamualaikum bang. Saya nak tanya beberapa soalan ni. Abang busy ke? Tak busy sangat. Kenapa? Mula abang perkenalkan nama abang dulu. Okay, nama saya Abdul Muhaimin. Saya daripada BHRM lah. Okay. Saya daripada subjek dakwah Islam. Saya ada satu buat kajian kes lah. Saya nak tanya tentang solat, boleh? Boleh bang, boleh. Okey, soalan saya, apakah hikmah di sebalik solat? Hikmah di sebalik solat ni kalau bagi saya secara individu, yang pertama dapat mengukuhkan keimanan kita sebagai seorang Islam. Yang kedua, bagi saya kalau hidup ni lebih tenteram lah. Hidup ni lebih tenteram. Sebab kalau kita ada masalah, kita pergi kepada Allah, berserah kepada Allah supaya hidup ni lebih tenteram. Lepas tu seterusnya bagi saya rezeki lah. Bagi saya rezeki ni lancar je kalau kita jaga solat. Lepas tu solat kalau kita ikut awal waktu, memang bagi saya bagus lah untuk saya. Itu lah bagi saya faedah dia lah. Okey, terima kasih bang. Okay, so Assalamualaikum bang. Salam. Nama siapa? Nama Alfin. Kau siapa? Kos BHRM. Saya Muhammad Azim bin Muhammad Ghaidi dari kos dakwah Islam. Kami nak tanya satu soalan berkait dengan proposal kami. Okey. Apa hukum qada meninggalkan solat dengan sengaja? Kodok tinggalkan solat tapi dia sengaja. Kalau sengaja bagi saya haram lah. Sebab kalau tidak sengaja mungkin ada sebab yang kukuh untuk dia tinggalkan solat. Tapi sekarang dia cakap sengaja, maksudnya dia tinggalkan untuk macam dia ada masa untuk solat tapi dia tinggalkan. So haram dah berdosa lah. Sebab sekarang pun kalau nak cakap nak tinggal solat pun sekarang sakit dah ada cara dia. Boleh baring, boleh duduk apa semua kan. Untuk orang dalam kenderaan pun boleh solat. Kalau contoh dalam kereta api ke apa, boleh je solat. Tak ada masa orang kata macam sengaja. Kalau contoh kat kapal terbang ke apa, kat laut ke semua, mungkin ada je masa untuk solat. Walaupun arah kiblat tu mungkin bergerak, tapi ada cara-cara dia untuk solat. Tapi kalau dia sengaja cakap macam tak apalah nanti aku solat atau kau duduk balik, tapi itu haram lah dan berdosa. Itu bagi saya lah. Terima kasih bang. Sebagai kesimpulan daripada temubual responden, kesimpulan kami mendapati bahawa hikmah solat fardu ia akan membentuk kepribadian yang mulia. Samping itu, pentingnya menjaga solat fardu kerana ia adalah satu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Akhir kata saya, umat Islam fardu cakna dalam solat fardu kerana ia adalah ibadah yang utama dihitungkan di akhirat nanti. Okey, Alhamdulillah selesai sudah perbualan kita ke atas beberapa orang responden yang telah kami pilih daripada Unisel, iaitu 3 lelaki dan 2 perempuan. Jadi refleksi yang dapat saya simpulkan daripada awal temubual yang kami lakukan, tidak ada sebarang masalah teknikal dan kesemuanya berjalan dengan baik dan lancar.
Jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada responden yang kami pilih, mereka semua telah pun mereka itu semuanya diberi didikan yang baik tentang ibadah solat. Maksudnya mereka caknalah dan faham tentang kebaikan solat itu. Di antaranya mereka pun mengetahui apa itu kelebihan solat di awal waktu, dan mereka juga pun faham tentang kebaikan solat berjemaah, iaitu as-salatu fazil 27 darajah. Mereka tahu bahawasanya solat berjemaah itu mendapat 27 kali ganda lebih baik daripada solat bersendirian. Jadi yang ketiga, mereka pun cakna tentang hikmah di sebalik solat, dan juga mereka tahu bahawasanya balasan meninggalkan solat itu tidaklah lain dan tidaklah bukan melainkan tempatnya di neraka. Dan yang terakhir, mereka juga faham bahawasanya seseorang yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia perlu qada. Ini gantilah solatnya. Sesungguhnya setiap kewajipan itu mesti ada hutang yang perlu diselesaikan sekiranya kita tinggalkan benda yang wajib. Jadi itulah sahaja dari saya punya refleksi saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami telah dapat menyelesaikan tugasan video ini walaupun dibatasi masa yang terhad lantaran kesibukan tugas seharian. Apa yang saya dapat simpulkan untuk penghasilan video ini, saya dapati kesemua responden mengambil berat tentang solat fardu. Semua responden telah memberi jawapan yang sesuai berkenaan soalan yang kami hantar, yang kami berikan. Oleh itu, maka solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Azim. Daripada responden yang dapat ia rumuskan bahawa responden Unisel insya-Allah menghayati apa yang telah dididik dengan baik dan telah mengaplikasikannya dalam kehidupan. Sebagai contoh, soalan yang diberikan hukum qada bagi seorang yang meninggalkan solat, mereka dapat menjawabnya dengan baik. Soalan yang ditujukan bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana persepsi mahasiswa terhadap definisi solat dan kepentingannya. Secara kesimpulannya, hukum qada solat adalah wajib secara mutlak. Sama ada solat yang ditinggalkan itu adalah dengan sengaja ataupun tidak. Hal ini disebabkan solat merupakan hak Allah SWT yang mesti ditunaikan dan merupakan hutang yang wajib dibayar ke atas orang yang mengabaikannya. Refleksi yang saya dapat daripada video tersebut ialah video tersebut menanamkan banyak pentingnya solat fardu. Jika kita solat di awal waktu, hati kita akan tenang dan lapang kerana terdapatnya barakah. Jika kita solat berjemaah, akan berlipat ganda pahalanya. Hikmah solat fardu ialah dosanya diampun, hidupnya berkat. Jika kita meninggalkan solat fardu, Allah akan menghilangkan rahmat dan berkah daripada usaha dan rezeki kita. Timbangan dan hisab pada orang yang meninggalkan solat fardu pada hari kiamat ialah sangat berat. Allah akan buka kepadanya. Daripada refleksi yang saya simpulkan ini, mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kajian yang kami lakukan, iaitu kajian temu bual bersama pelajar yang beragama Islam di Unisel Shah Alam, saya mendapati bahawa kesemua pelajar yang kami temu bual dapat menjawab soalan yang kami ajukan kepada mereka. Dan saya juga dapat simpulkan bahawa soalan yang kami ajukan kepada mereka ini merupakan soalan yang perlu diketahui oleh semua umat Islam. Antara soalan yang kami ajukan ialah kelebihan solat jemaah, hikmah di sebalik solat dan balasan jika kita meninggalkan solat. Untuk kelebihan melakukan solat jemaah, kita semua sedia maklum bahawa apabila kita melakukan solat jemaah, pahala kita akan berlipat kali ganda berbanding kita solat secara berseorangan. Seterusnya, hikmah di sebalik solat. Hikmah di sebalik solat, kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan juga dapat meneguhkan keimanan kita. Kerana solat merupakan fardu ain dan salah satu daripada rukun Islam yang perlu kita lakukan. Dan yang terakhir, balasan jika kita meninggalkan solat.
Bila kita meninggalkan solat, kita akan mendapat siksaan di akhirat, di kubur dan di neraka. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah jadikan amalan solat di awal waktu ini merupakan salah satu tujuan dalam kehidupan kita. Dan apabila kita tidak mendapat apa yang kita doa dan tidak mempunyai rezeki yang cukup, kita seharusnya sebagai umat Islam semak balik di mana silapnya solat kita, dan belajar lebih mendalam tentang solat.